Okey, alhamdulillah. Baik. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berbicara mengenai ciri-ciri utama dan keistimewaan manhaj. Manhaj apa? Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, bila kita membicarakan dan memperkatakan persoalan dakwah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ini adalah fi'il amar, ayat perintah. Serulah, berdakwahlah, sebarkanlah. Jadi bila ayat ini adalah ayat seruan atas nama perintah daripada Allah, maka kewajipan berdakwah itu berlaku ke atas setiap muslim dan muslimat. Jangan sesekali kita menyangka bahawa bebanan dakwah, skop dakwah itu hanya berlaku kepada guru-guru, hanya berlaku kepada alim-alim ulama, hanya berlaku kepada golongan-golongan yang berilmu dan terpelajar semata-mata. Tetapi konsep dakwah itu luas. Sekurang-kurangnya orang-orang awam biasa seperti kita berada di dalam dunia dakwah kita yang kecil. Di mana tuan-tuan? Di dalam rumah tangga kita. Sebagai contoh, kita sebagai seorang suami, kita punya tugas tanggungjawab dakwah terhadap isteri kita sendiri. Dalam rumah tangga kita jua punya anak-anak. Jadi kita dakwahkan kepada ahli keluarga kita yang namanya anak-anak sebagai seorang bapa. Inilah ruang dan bidang dakwah kecil kita. Mendakwahkan kebaikan kepada isteri dan mendakwahkan kebaikan kepada anak-anak. Sama ada dalam soal kehidupan seharian, dalam soal beragama, dalam soal pendidikan, dalam soal beribadah, dalam soal adab, etika dan sebagainya. Tetapi skop dakwah yang lebih besar kita letakkan kepada mereka-mereka yang mempunyai otoriti, mereka-mereka yang mempunyai peranan yang besar dalam masyarakat seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi ingat, hala tuju mana dakwah ini kita nak bawa? Ila sabili rabbik. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Maksudnya, ruang mana pun cabang dakwah yang kita bawa, kita nak bawa manusia lain ataupun individu lain kembali kepada Allah. Ingat, kembali kepada Allah supaya dakwah yang kita bawa ini sama-sama kita semua dapat mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita semua mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, memahami Allah dengan sebenar-benar pemahaman, maka disitulah akan tertunai sebenarnya apa yang disebut hak-hak Allah atas seorang hamba dan apa hak-hak hamba atas Tuhan dia. Ingat, kita nak palingkan manusia pi pada Allah, jangan sesekali palingkan manusia pi pada kita. Bagaimana kadang-kadang berlaku sesetengah pendakwah-pendakwah yang memalingkan mad'u kembali kepada dia. Antara yang boleh berlaku demikian tuan-tuan dan puan-puan, kita terjun, kita masuk dalam medan dakwah bukan nak mengajak manusia kembali kepada Allah, tetapi mengajak manusia kembali kepada kita. Jangan sesekali kita berdakwah kerana kita nakkan nama kita dikenali. Jangan kita berdakwah kerana nak viewer yang ramai. Jangan kita berdakwah kerana nak cari seberapa banyak follower-follower yang setia mengikuti kita.
Jangan kita berdakwah kerana nak imbuhan-imbuhan yang mahal dan besar setiap bulan. Jangan kita berdakwah kerana nakkan glamour dan populariti. Jangan kita berdakwah kalau pergi keluar jumpa orang, hai, boleh selfie tak? Kita nakkah benda macam tu? Kalau itulah punya tujuan dan niat-niat, ketepikan mulai sekarang. Kerana tujuan sebenar dakwah bukan palingkan manusia pada kita, tetapi kepada Allah, biar mereka kenal betul-betul siapa Tuhan dan pencipta mereka. Dengan jalan mana yang kita nak guna pakai? Bil hikmah. Dengan cara hikmah. Dan hikmah ini ada perbahasan yang luas, perbahasan yang besar di sisi ulama-ulama. Tetapi saya lebih mengambil pendekatan yang paling senang. Al-hikmah ini dia kena ada 3 kriteria. Cara orang berdakwah dengan hikmah ada 3 kriteria. Pertama ialah menggunakan ilmu yang tepat. Maksudnya kita nak dakwah pada orang lain, kita harus punya ilmu yang tepat dan benar. Yang kedua ialah masa yang bersesuaian. Kita dah ada ilmu, tapi kita nak dakwah pada orang lain tu masa bagi selaras, sesuai dia punya time tu, mengikut keperluan orang yang kita nak dakwah. Dan yang ketiga, mad'u yang sebenar, yang benar-benar memerlukan dakwah kita. Kadang-kadang caca merba dan haru birunya 3 kriteria tadi menyebabkan dakwah kita tersasar. Dakwah kita tak diterima. Contohnya, ilmu yang tepat, ilmu yang benar. Kadang-kadang orang yang kita nak dakwah itu ilmu dia lagi banyak daripada kita rupanya. Kadang-kadang ilmu dia lagi banyak pada kita. Dan inilah berlaku percanggahan-percanggahan, pertentangan-pertentangan. Jadi cari ilmu yang sebenar. Moga-moga setiap percanggahan, setiap pertentangan, masing-masing dapat berlapang dada atas pilihan masing-masing. Yang kedua, masa. Kadang-kadang kita orang duduk dalam tandas pun kita nak berdakwah, kawan tu duduk memerut. Cepat-cepat keluar, aku nak baca hadis ni. Yang kedua, kawan tu serabut kepala dah. Masa tak kena. Tu contoh nak bagi senang nampak. Kadang-kadang orang duk makan kenduri, kita nak ajak, meh aku nak baca 2-3 ayat Quran. Kawan tu baru sampai kat tempat kenduri nak makan. Cari, pilih masa yang sesuai dan orang yang kita nak dakwahkan. Baik. Wal mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Sebab dakwah ini hanya terarah kepada benda-benda kebenaran, benda-benda kebaikan. Kalau kita ajak orang buat benda jahat, ajak orang buat benda buruk, tu bukan dakwah namanya. Walaupun konteks dia ajak juga. Hani ajak buat benda baik, ajak buat kebaikan. Hani ajak buat benda teruk, ajak buat benda jahat. Walaupun dua-dua konteks tu mengajak kumpulan ataupun individu lain, tapi dakwah yang sebenar ialah mengajak kepada jalan kebaikan, yang mana mengubah seseorang yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Yang sebelumnya jahat mungkin menjadi kurang jahat. Yang sebelumnya tak tentu hala lebih terurus kehidupan dia. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan sekiranya berlaku pertentangan-pertentangan, khilaf, beza pendapat, maka urusilah dengan sebaik-baiknya. Tanpa pertentangan tersebut kita saling caci mencaci. Dengan pertentangan tersebut bukanlah tiket atau lesen kita nak menjatuhkan maruah orang lain. Kita nak caci orang lain, kita nak maki orang lain mentang-mentang dia tak sependapat dan sebulu dengan pegangan kita. Jangan. Inilah antara yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana konteks kita nak mendakwahkan kepada manusia lain secara umum. Tetapi bila membicarakan manhaj, apa dia manhaj? Metodologi.
Metodologi istimewa dakwah Nabi ini berbeza dengan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Setiap Nabi dan Rasul ada manhaj dakwah mereka. Tetapi yang istimewanya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan skill. Allah tunjuk cara, Allah tunjuk manhaj dakwah Nabi sebelum ni kepada Rasulullah. Dan yang sebelum ini tidak mengetahui bagaimanakah dakwah dan metodologi yang Nabi guna. Kenapa ini berlaku? Sebab Nabi yang terakhir, Nabi yang terkemudian. Bila kita membahaskan antara isi-isi yang dikupas di dalam Al-Quran, yang rata-rata dalam Al-Quran ini terpenuhi dengan 3 agenda penting. Pertama ialah persoalan akidah, tauhid tuan-tuan. Yang kedua ialah persoalan syariat, hukum-hukum perundangan Islam. Dan yang ketiga ialah persoalan tentang etika, yang kita panggil adab, yang kita panggil tasawuf. Inilah 3 benda menjadi agenda utama Al-Quran. Dan memenuhi 3 agenda ini, di celah-celah tu Nabi sertakan kisah para Nabi dan para Rasul daripada wahyu Allah. Ada kisah Nabi, ada kisah Rasul, ada kisah individu secara perseorangan. Allah bercerita mengenai Al-Khidir, Allah bercerita mengenai Zulkarnain, Allah bercerita mengenai Luqmanul Hakim, individu. Kadang-kadang dia mai dalam bentuk ashab, bukan? Ashabul fil, ashab apa lagi? Ashabul kahfi, ashabul ukhdud, ashabul ras, ashabus sab, dan ashab-ashab yang lain. Dan kadang-kadang diceritakan kisah-kisah kerajaan-kerajaan tertentu. Allah menceritakan tentang kerajaan Sabak, Allah menceritakan tentang Tubba, raja-raja Himyar yang terdahulu. Allah bercerita tentang Ahqaf, Allah bercerita tentang Al-Hijr, dan banyak lagi kawasan-kawasan dan tempat yang lain. Apapun di sebalik penceritaan kisah-kisah yang Allah paparkan dalam Quran, 3 agenda tadi mesti terpenuhi. Dalam cerita Nabi mesti ada akidah, dalam cerita tu mesti ada syariat, dalam cerita tu mesti ada adab dan etika.